bukan mic tunjuk ni. Tak apa, tak besar pun tak apa. Janji ada suara cantik. InsyaAllah kami ni menunggu. Okay. Okay, suara clear. Alhamdulillah Ustazah. Clear dah. Cantik. Alhamdulillah. Okay, saya guna telefon kat Osman. Saya punya internet dia ada masalah 2-3 hari ni. Mana bidang Hafiratul Qudus? Okey, diperintahkan oleh Jibril untuk pergi ke satu tempat yang kata Allah Ta'ala sebut satu kerajaan yang amat besar. Dia kata, Hafi ambil satu syurga yang bernama Hafiratul Qudus. Maka berjalanlah Jibril alaihissalam, dia jumpa dengan satu malaikat. Kan ada interaksi ataupun perbualan di antara Jibril alaihissalam dengan malaikat. Okey, kita cerita dulu lah. Yang mana dia kata, surga Adnin, rupa-rupanya Hafiratul Qudus itu adalah satu lagi nama lain bagi surga Adnin. Surga yang tertinggi, tingkat yang tertinggi yang Allah Ta'ala berikan kepada para nabi, para rasul dan juga para anbiya wal mursalin. Keseluruhan mereka itu mendapat tingkatan syurga yang amat tinggi, berada dalam bernama Adnin ataupun atas nama lain Hafiratul Qudus. Hafiratul Qudus. Kalau orang sebut Hafiratul Qudus pun betul juga. Dan diceritakan dia kata, maka pergilah Jibril. Tiada pernah Jibril melihat dia akan syurga besar seperti itu. Ada seorang malaikat yang mengawal pintu syurga tersebut. Ada malaikat yang tukang jaga. Malaikat yang menjaga pintu syurga. Maka berlakulah perbualan dialog di antara Jibril dengan malaikat tersebut. Itu secara ringkasnya dia bagi salam kepada malaikat tu. Malaikat tu jawab salam, tanya hang siapa? Dia abang aku Jibril. Ada ke dia kata makhluk nama Jibril? Bagi dia, oleh kerana dia duduk di dalam, dia sebagai pengawal Hafiratul Qudus ni, dia tak tahu ada makhluk lain selepas dia. Sebab dia duduk dalam dunia dia. Dia duduk dalam syurga yang punya besar yang kata Hafiratul Qudus. Sampai dia tak tahu punya ada lagi dunia yang lagi besar. Ada makhluk yang bernama Jibril. Dia tak tahu kata ada makhluk yang Jibril. Dia kata, tak pernah aku dengar benda yang nama Jibril. Maka saat itu kata Jibril bukan kata ada dia semua. Ada lagi ramai. Kan bilangan para malaikat ni juta bahkan lebih. Lebih lagi. Ramai lagi. Dia nak abad kepada malaikat yang sedang menjaga Hafiratul Qudus. Kemudian bila dia tanya, ramai cari apa? Ramai nak buat apa? Aku diperintah oleh Tuhan Rabbul Jalil untuk bawa Jannatul Adnin ataupun Hafiratul Qudus ni menghadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dimasukkan para anbiya dan mursalin, nabi-nabi dan rasul-rasul. Apa masuk depa dulu? Itu surga yang disebutkan. Dan kemudian dia kata, maka berkatalah Ibnu Abbas, demi Allah yang kuasa yang tiada Tuhan hanya baginya, jikalau diangkatkan dua kakinya daripada tempatnya, yang ni malaikat yang tukang jaga Hafiratul Qudus tu, kalau diangkat kaki dia pijak dalam dunia kita, dia kata, nescaya penuhlah 7 petala langit dan 7 petala bumi. Punya besar malaikat yang tukang jaga Jannatul Adnin. Baru pengawal, bukan cerita syurga tu lagi. Baru pengawal yang jaga. Kalau kita panggil pagat. Bermakna macam mana punya besar Jannatul Adnin tu kita tak tahu lah. Kalau kata malaikat tu sebelah kaki je, dia letak dalam muka bumi kita ni penuh, baru sebelah kaki. Kita kalau sebelah kaki letak penuh masjid ni pun kita kata besar. Tak kira dah no. Apatah kalau penuh satu dunia. Dia nak abad kata sifat malaikat, fizikal malaikat yang menjaga Jannatul Adnin saja baru kaki, bukan badan dia. Kaki. Bukan dua belah tapi sebelah kaki.
Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka memberi salam oleh Jibril kepadanya dan jawabnya, salam baginya dan berkata, ya siapa engkau? Hang ni siapa? Siapa kau ni? Maka berkata Jibril, aku Jibril, Rasul Rabbul Alamin. Utusan, Rasul utusan Tuhan sekalian alam. Maka berkata malaikat itu, subhanallah, ada yang bernama Jibril, ada juga kita nama Jibril. Tiada pernah aku dengar. Aku tak pernah dengar apa nama-nama. Lantas dia kata. Maka berkata-kata malaikat, ke mana engkau datang? Ramai dari mana? Kata Jibril, aku datang kepada syurga ini. Aku nak main kat sini dia datang. Maka berkata Jibril, dijadikan Allah Ta'ala 8 kalau bahasa tak lama dah. 8 syurga. Maka berkata, ya, siapa yang mengawal syurga itu? Maka berkata Jibril, Malik Ridwan yang mengawal syurga itu. Maka kata, ya, subhanallah. Tiada aku sangka bahawasanya adalah Allah Ta'ala menjadikan syurga lain daripada itu juga. Ya, kata-kata daripada malaikat tu nah. Lepas dia bersoal jawab dengan Jibril, dia kata, adalah jadi ada 7 lagi lah. Hang baru juga dalam bulan ini. Bagi yang kata yang ni saja yang ada. Tak ada makhluk lain. Dia tengok Jibril dia terkejut. Rupanya ada lagi makhluk lain, nama lain pula. Itu yang dia kata, subhanallah, maha suci Allah. Yang telah menciptakan surga, yang menciptakan lain daripada ni. Adakah penjaga macam aku ni juga, pengawal macam ni? Ada. Ada, kata Jibril. Iaitu Malik Ridwan, malaikat yang bernama Ridwan yang mengawal surga. Okay, kalau kita baca dalam Al-Quran banyak diketik oleh Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang keadaan dalam surga. Di antaranya disebut wa dhillim mamdud wa ma'im maskub, kan? Wa dhillim mamdud wa ma'im maskub. Dia kata dia ada satu zil ni naungan ataupun teduhan mamdud yang panjang. Teduhan yang panjang, makna dia ada satu pokok dalam syurga ini besar, yang mana pangkal dia Rasulullah SAW dalam malam Isra Mi'raj. Pangkal pokok tu kalau berlari kuda selama 100 tahun di pangkal pokok ataupun kita kata di akar pokok tersebut, nak keliling pokok tu ambil masa 100 tahun untuk buat satu pusingan punya besar. Maka itu baru batang dia. Dia punya bayang. Biasanya bayang dengan objek, bayang lagi besar. Bayang pokok tersebut. Bayang ni sebenarnya dia di antara ahli syurga lah. Itu Allah Ta'ala sebut wa dhillim mamdud. Bayang yang panjang, maknanya dia teduhannya yang luas, yang panjang, yang terdapat di dalam syurga sejauh-jauh perjalanan. Kalau kita berjalan di tengah panah, kita nak cari tempat teduh, kita akan jalan di bawah bumbung, kan? Kalau kita nak berteduh, kita akan duduk di bawah pokok. Jom kita duduk bawah pokok tu sejuk sikit, teduh sikit, kita akan cari bayang. Tapi dalam surga kata Allah, sejauh-jauh perjalanan selama tempoh 100 tahun, rupanya bayang pokok tu tak habis lagi. Punya besar. Kenikmatan yang telah pun Allah Ta'ala sediakan di dalam surga untuk ahli surga, yang mana di dalam surah Al-Kahfi dia kata, la yab'una anha hiwala. Kalau kata hampa masuk dalam dia, hampa tak teringin nak keluar dah. Dah masuk tempat seronok. Siapa yang teringin nak keluar? Makin hari makin cantik, makin lama makin baru, makin lama makin baru. Tak seperti sifat kita di dunia, makin lama makin condemn, kan? Kita makin lama makin rapuh, makin lama makin keredut, makin lama makin gugur, makin lama makin kabur, makin lama makin berkulat. Tapi dalam syurga makin lama makin elok,
makin lama makin baru, makin lama makin cantik. Dan Allah Ta'ala dah sebut wildan mukhalladun, kan? Yatufu alaihim wildan mukhalladun. Mereka itu akan dilayan. Yatuf ni maksud dia dilayan. Dilayan oleh wildan, anak-anak bidadari lelaki. Yang sebut bidadara lah. Lelaki. Mukhalladun maksud dia lagi tengok lagi cantik. Lagi tengok lagi indah. Lagi tengok lagi lawa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, semua tu aku letak di dalam satu syurga. Hadhiratul Qudus. Hadhiratul Qudus. Untuk dihuni oleh para nabi dan para rasul. Pasal apa dia bagi keistimewaan ni? Aku boleh dapat tak? Dapat. Dia akan cerita. Dia akan cerita ke depan. Diberikan kepada nabi dan rasul kerana sesungguhnya terlalu banyak ujian yang menimpa ke atas mereka. Nabi dan Rasul ni paling banyak ujian. Kita hanya dapat serpihan daripada apa yang diterima oleh para Nabi dan Rasul. Kita dapat serpih sikit saja. Kita tengoklah Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW. Di antara ujian yang baginda hadapi, yang awal-awal sekali baginda terima, baginda kehilangan ayah. Dia yatim. Kita Alhamdulillah sempat jugalah, ada yang sempat lah. Akhirnya ada bapa. Kemudian hilang ibu. Alhamdulillah kita sempat juga rasa kasih ibu. Dia sampai nak minum susu ibu dia pun tak cukup, tak bersusu. Kemudian menumpang hidup pada datuknya. Kita Alhamdulillah tak menumpang siapa. Walaupun hidup serba tak sempurna lagi ketika dulu, tapi kita ada mak, kita ada ayah. Tapi Nabi dah tak ada awal-awal sekali kan. Bila mana diceritakan tentang sejarah kelahiran baginda, waktu Nabi duduk di rumah Halimatus Sa'diyah. Ketika mana suami Halimatus Sa'diyah melayan anak-anaknya. Nabi yang duduk jauh memerhati dari jauh. Melihat dalam keadaan tersenyum. Okay, kita bayangkan anak-anak, budak-budak, kalau dia tengok sambil dia senyum, sambil dia gelak tu, dia teringin tau. Dia teringin. Bila dia tengok suami Halimatus Sa'diyah bermain dengan anak-anak dia. Dia tengok sambil tersenyum. Apa rasa dalam hati dia? Tentu dia teringin kan? Dia yang tak pernah merasa ayah hidup membesar di rumah orang, berbekalkan secupak gandum saja yang membekalkan. Dan ketika itulah kata Halimatus Sa'diyah, waktu dia tengok Nabi memerhati dan keadaan senyum tu, dia akan dukung Nabi. Dia akan dukung Nabi. Dan dia katakan kepada Nabi, ketahuilah kasih sayang aku melimpah ruah kepada kamu wahai Muhammad melebihi kasih kepada anak-anak aku. Dia akan dukung Nabi. Waktu tu Nabi kecil lagi. Bukan tahu apa kalau kita tengok. Macamlah anak mengasuh, hati tengok. Ya ada mak ayah ada di rumah. Aku ni apa pun tak ada. Ujian itu di sebalik ujian baginda, ujian demi ujian, rupa-rupanya Allah simpan untuk para nabi dan para rasul surga yang teramat nikmat. Surga yang dinamakan dengan Hadhiratul Qudus ini adalah surga yang teramat nikmat. Bila Rasulullah bercerita tentang surga ni, dia tak kata dia nak masuk. Dia tak sebut aku yang akan masuk ke dalam surga ni. Tetapi dia sebut, aku takkan masuk sendirian. Nabi ni baik dah. Aku takkan masuk sendirian. Aku akan bawa sebanyak mana umatku yang ada di lidah mereka selawat, yang ada di lidah mereka syahadat. Aku akan bawa semua di kalangan umatku bersama-sama. Dia tak kira hang bangsa Arab ke, hang Melayu ke, hang Jawa ke, hang Eropah ke, hang apa pun dia tak kira. Janji dia kamu adanya selawat dan adanya syahadah, maka kamulah yang akan aku bawa bersama-sama. Walaupun Allah Ta'ala sebut untuk Nabi dan Rasul ni lain. Lain.
untuk orang-orang yang soleh lain di syurga mereka. Okay, kan di antara syair Syama'il Muhammadiyah, qasidah Syama'il Muhammadiyah kan cerita tentang Sayyidina Rukana, Sayyidina Thauban, bukan Syama'il Muhammadiyah, yang tu Mahabbah Rasul. Sayyidina Thauban yang kekuningan badan, sakit kerana asyik memikirkan apakah dirinya akan ditempatkan dalam syurga bersama Rasul pilihan. Kerana baginya tak gunalah nikmat syurga yang tinggi tu kalau duduk dengan Nabi berasingan. Di antara munajat Sayyidina Thauban, kata Sayyidina Thauban, sakit dia ni sakit yang teramat sangat. Bila mana Nabi tanya mana dia Thauban, kata Thauban tak hadir, Thauban sakit. Siapa dia selalu sakit? Okay. Saya nak cerita sikit tentang ke Sayyidina Thauban. Sayyidina Thauban ni dia seorang lelaki yang gagah, tegak. Tapi bila Rasulullah cerita tentang syurga ni, dia jatuh sakit. Kita ni patut seronok kita baca tentang syurga, tapi dia jatuh sakit. Bila dia jatuh sakit, sahabat-sahabat kesayangan Rasulullah ni tengok, sampai tak ada. Oh, Thauban tak ada. Esok pun tak ada. Macam nak ambil kehadiran. Tanya, pasal apa dia selalu tak mak? Dia kata dia sakit. Nabi pun ziarah dia. Sampai kuning badan. Dia demam kuning. Pernah dengar kan demam kuning tu? Dan ketika tu, diceritakan dalam hadis, Nabi letak tapak tangan Nabi ke atas kulit Sayyidina Thauban. Panah ni sampai berbahang. Demam kuat. Lepas tu tanya kepada isteri dia, lama kau demam? Isteri dia kata, dia demam Ustaz, dia baik Ustaz. Dia demam Ustaz, dia baik Ustaz. Makna dia on off. Berulang. Waktu dia sihat, dia pergi ke masjid. Bila dia demam, dia sakit, dia tak pergi ke masjid. Terus Rasulullah tanya dia, pasal apa ni? Pasal apa takut sangat ni? Lepas tu dia hebat lah. Dia kata, ya Rasulullah, kau bacakan kepada kami tentang nikmat syurga. Aku teruja mendengar tentang nikmat syurga yang tak pernah putus, yang berpanjang-panjangan, yang kekal, yang tak rosak, yang tak pernah habis, yang tak pernah selesai. Tapi dia kata, harus cerita tentang satu syurga Jannatul Adni, yang tempat duduknya di dalam Jannatul Firdaus. Dalam Jannatul Firdaus tu ada Jannatul Adni, ada Hadratul Quds. Yang mana tempat tu hanya diduduki oleh para Nabi dan Rasul sahaja. Aku nak duduk kat mana? Kata Nabi kepada Sayyidina Thauban, waktu Nabi duduk dia. Nabi kata, kau juga ke syurga, wahai Thauban. Apa guna dia kata? Tiada artinya dia kata. Apa guna nikmat syurga andai kita duduk berasingan. Dia nak duduk dengan Nabi. Nak duduk satu syurga dengan Nabi. Lepas tu, Nabi ni bila dah dengar betapa kasihnya dia dekat Nabi. Akhirnya Nabi kata, engkau akan duduk dengan siapa yang engkau suka. Dia takut dalam dunia ni yang paling aku suka dekat hang saja ya Rasulullah. Ya, engkau akan dibangkitkan bersama. Engkau akan dibangkitkan bersama. Engkau akan duduk dengan aku di dalam Hadratul Qudus. Saksikanlah dia kata, aku pohon kepada Allah Azza wa Jalla agar orang yang mencintai aku, orang yang mengasihi aku, orang yang tak pernah putus selawat kepada aku akan duduk bersama-samaku dalam Hadratul Qudus. Okey, daripada kisah ni kita boleh ambil satu ibrah, satu pengajaran. Tak ada harapan tak nak masuk? Ada tak? Ada nak? Tak ada harapan untuk masuk ke dalam Hadratul Qudus andainya ada dalam diri kita uhibbu ma'aman, mengasihi mereka, nescaya kita akan bersama-sama dengan mereka. Siapa dia? Baginda sallallahu alaihi wasallam.
Boleh tengok tak malaikat yang tukang jaga? Boleh tengok. Boleh tengok pengawal. Habis kita ni kalau nak dibandingkan dengan besarnya malaikat tu dengan kita, baik dalam Al-Quran, dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam cerita, fizikal ahli-ahli surga semua sama besar dengan Nabi Allah Adam alaihi salam. Kita bukan besar kita ni dah. Barulah sesuai dengan keluasan syurga yang bakal dimasuki oleh ahli-ahli syurga nanti. Itu dikatakan yang dikatakan Sayyidina Thawban merayu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku kalau masuk ke syurga tapi bukan dengan Nabi tak masuk pun tak apa, dia kata. Kalau kita berani kata lalu tu, janji masuk. Janji masuk tang mana pun tak apa. Duduk kat tangga pun jadi dah. Kalau orang kata duduk di kaki 5 luar pun tak apa. Jangan ke neraka je tak apa. Janji boleh masuk dengan siapa pun tak apa. Tak boleh tengok dekat, tengok foto pun jadilah. Tapi sahabat ni dia kuat lah. Dia kuat dan dia tahu apa yang dia bawa. Dia tahu apa yang mereka buat. Lepas tu bila sahabat-sahabat lain dengar perbualan di antara Sayyidina Thawban ni, apa kata dekat Rasulullah? Kami macam mana? Kan Rasulullah kata, akan ku bawa sekalian di kalangan umat-umatku. Bermakna, kalau kamu menjadi umatku, maka ketahuilah kamu akan bersama-sama denganku. InsyaAllah ta'ala. Kita usaha di atas apa yang boleh. Kita beramal dengan sedikit amalan kita ni. Mungkinlah boleh kita campur adukkan untuk kita jadikan sebagai bekal meraih rahmat Allah untuk Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam Tafsiratul Qudus yang sedang kita baca. Lepas tu barulah dia bangkit. Ceritanya Sayyidina Thawban baru dia bangkit duduk. Dia makan. Rasulullah suap dia makan. Kita tengok orang sakit kan. Orang kata dia tak mau makan apa. Bagi dia makan, dia tak mau makan apa. Lepas tu bila dia dengar Rasulullah kata lalu tu, dia bangkit duduk. Lepas tu Rasulullah suap dia makan roti. Dia makan roti, cicah dengan air sejuk. Kita ni orang bagi macam-macam cicah. Cicah dengan air sejuk dia makan. Dia kata nikmatnya, sedapnya makanan yang datang daripada jari Nabi SAW. Bila dia makan, sambil dia makan tu, dia kata dekat Rasulullah, terisi sudah jasadku hari ini dengan makanan. Dia tak makan maknanya, sampai tahap dia tak makan. Waktu ni kata Nabi SAW, kita ni ada 5 unsur yang kita kena bagi makan hari-hari. Kalau nak raih syurga Allah, kita ada 5 unsur yang kita kena bagi makan hari-hari. Hak pertama jasad, niat yang duk belah ni. Yang kita makan, yang kita minum, makan nasi lemak, minum teh tarik, minum kopi makan nasi kandak, makan capati, makan roti canai. Itu unsur yang pertama yang kita duk belah bagi makan. Selek mata nak makan, pejam mata pun nak makan, berjalan nak makan, duduk nak makan, berdiri nak makan. Unsur yang pertama, bagi makan jasad. Isi dia. Baru dia ada tenaga untuk nak bangkit buat ibadat. Kalau silap makan yang subhat, yang haram, susah nak bangun. Susah. Tapi makan makanan yang halal, yang berkat, senang nak bertajuk. Itu unsur pertama. Unsur yang kedua, kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW kepada Sayyidina Thawban, hang bagi roh makan. Bukan jamu roh kita. Bagi roh kita makan. Roh makan apa? Roh makan amal. Roh makan amalan. Sembahyang kita, puasa kita, itu adalah makanan roh. Roh berhajat sangat-sangat kepada makanan. Kita bangkit solat fardu, kita buat solat sunat, kita buat puasa sunat, kita buat amalan-amalan kebajikan, kita bersedekah. Semua tu amalan-amalan tersebut ada makanan untuk roh. Kemudian kata Rasulullah kepada Sayyidina Thawban lagi, yang ketiga,
Hang kena bagi makan hati. Hati kita perlukan makanan. Ni nak raih syurga Allah ni. Ha? Hati pun kena bagi makan. Apa makanan hati? Zikrullah. Ha? Allah bizikrillah antatma'innul qulub. Ingatlah kata Rasulullah bahawasanya dengan kamu berzikir kepada Allah akan tenanglah hati kamu. Hidupkan hati dengan berzikir. Maksud dia zikir ni tak semestinya bawa tasbih tak berhenti tu. Kan? Janji hati sentiasa ingat Allah. Ha? Hati sentiasa ingat Allah. Zikir. Sentiasa sebut Allah. Sentiasa ingat Allah. Tidak ada langsung di dalam lintasan hatinya sesuatu perkara yang buruk. Su'udhan cakap buruk dekat orang. Nah, sentiasa hingga tengok orang ni kata, mereka tu macam tu. Lepas tu kan berkenan kat aku lagi tak berkenan kat mereka. Tu hati-hati elok nah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata Nabi SAW kepada Sayyidina Thauban, hang kena bagi makan akal. Ada satu lagi yang mana Allah Ta'ala bagi kita, akal. Kita selalu letak di sini. Allah Ta'ala letak dia di atas. Dia tak letak di kaki. Istilah Melayu kata, ada akal letak di mana? Pada lutut. Siapa? Membuat satu-satu keputusan yang tidak berpandukan kepada iman, akal letak di bawah tapak kaki. Allah Ta'ala letak di atas untuk kita junjung, untuk kita buat satu-satu tindakan yang baik, yang berkebajikan. Bagilah makan akalmu. Apa dia akal kita? Ilmu. Yang kita duk belajar. Tak kira lah kita belajar mana-mana juga. Kita belajar di rumah, kita belajar di Google Meet, kita belajar di mana-mana pentas Zoom. Kita belajar di surau, kita belajar di dewan, kita belajar di masjid. Itu kita nak bagi makan akal. Isi dia. Daripada ilmu itu, akal akan berfikir. Fikirnya akal menggunakan ilmu, maka dia tak akan buat sembarangan tindakan. Dia bertindak dengan ilmu. Itu makanan akal. Dan yang kelima, Rasulullah kata, satu lagi unsur yang akan bagi makan untuk melayakkan hang masuk ke dalam surga, apa dia? Nafsu. Rupanya nafsu pun kena bagi makan. Apa makanan nafsu? Dia mengantuk kena tidur. Dia mengantuk kena tidur. Dia lapar kena bagi makan. Dia tak lapar kena rehat. Itulah nafsu. Tidak? Kita punya bagi makan nafsu lah. Makan sungguh-sungguh. Kalau boleh nak duduk saja tak apa-apa. Itu nafsu. Nafsu ni bagi makan dia agak-agak. Sebab tu Rasulullah dia ubah 1/3 je. Bagi makan nafsu ni 1/3. Agak-agak dekat dia. Pesan kat dia sendiri. Lebih sangat rakuk ni. Lebih sangat rakuk ni. Peringat sama. Siapa yang kata? Akal yang kita bagi makan dengan ilmu yang kita banyak. Nafsu ni marah adalah nafsu. Kena bagi makan, kena. Wajib kita marah ketika mana Islam itu ditindas, ketika mana Islam dizalimi, ketika Rasulullah dihina, ketika mana Allah Ta'ala itu diperkotak-katikkan dengan perbuatan-perbuatan, wajib kita marah. Itu nafsu. Kena bagi makan dengan sifat-sifat yang sedemikian. Jadi 5 unsur ni, kalau kita pandai uruskan yang 4, maka hak yang kelima nafsu ni akan lebih terurus. Kenapa hak urus dulu? Bagi makan jasad, bagi makan yang halal dan thayyibah. Roh amalan yang khusyuk, yang baik-baik, yang elok. Kemudian, hang jamu pula kepada hati dengan zikrullah. Hang jamu kepada akal dengan ilmu. Keempat unsur ini akan menguruskan satu unsur yang terakhir, iaitu nafsu dengan sebaik mungkin. Maka kata Nabi SAW, layak kamu ke surga dan surgamu Hadratul Qudus ataupun Jannatul Adnin. Boleh masuk. Panjang lebar Nabi cerita kepada Sayyidina Thauban. Jadi didengar oleh sahabat-sahabat lain. Ditulis hadis itu oleh Abdullah bin Abbas ataupun Ibnu Abbas, tulis disampaikan kepada kita, sama-sama kita buat amalan. Bahawasanya 5 unsur ada dalam badan kita ni, kita kena bagi makan. Jadi kalau kita tengok hari ni,
Apa yang nak kita jamu? Mungkin ada puan-puan yang berpuasa Isnin hari ni. Dah jamu roh. Dengan berpuasa. Jasad, jamu dah tadi. Bersahur. Dah bagi dah makan. Kemudian akal. Kita sedang dalam majlis ilmu. Kita dah bagi makan. Kita sedang bagi makan kepada akal kita. Dengan majlis ilmu. Hati, kita dah berzikir. Kita dah bagi makan. Kemudian nafsu, kita ikut dia. Kepada perkara-perkara yang berpatut padan sahaja. Jadi 5 unsur ni kita dah bagi makan. Awal-awal pagi kita dah bagi makan dia. Seawal tahajud. Kan di antara perubatan sifat baginda sallallahu alaihi wasallam suruh kita bangun awal pagi. Bangun awal pagi. Kalau kata baginda dia akan minum air sejuk. Minum air sejuk. Sebagai sebenarnya yang kita ikut daripada teori kesihatan, dia akan hantar ke buah pinggang kan. Dalam pukul 4 pagi tu paling cantik lah untuk kita punya hati kita untuk buah pinggang kita. Buah pinggang dia berehat. Lepas tu dia nak buat kerja, dah masuk ayat yang berkat kita dah jamu dah dengan 5 unsur yang nanti kata ni, maka beramal terus dengan 5 unsur ni, insya-Allah di antara kelayakan untuk memasuki Hadiratul Qudus, surga Allah Subhanahu wa taala. Ada peluang tak? Katalah ada, sesaklah sikit harapan. Walaupun diri tak apa nak layak tapi insya-Allah ada peluang insya-Allah. Tapi yang kata insya-Allah saja tak apa-apa kan? Kemudian dia kata, maka katanya subhanallah. Maka berkata ia, apa engkau hendak kemari? Maka kata Jibril, minta oleh Tuhanku mengambil Hadiratul Qudus. Maka di mana ia sekarang? Maka sahut mereka itu, inilah yang bernama Hadiratul Qudus. Maka ditilik oleh Jibril dari bawahnya lalu sampai ke puncaknya. Ia adalah ia tahu bilangannya, melainkan Allah Ta'ala juga yang maha mengetahui. Kata Jibril, aku hendak menanggung dengan dia dan ku bawa dia ke hadratul Allah Subhanahu wa taala. Maka kata malaikat itu, siapa suruh kamu? Maka kata Jibril, ada seorang. Siapa serta kamu? Main dengan siapa? Tak ada siapa, dia kata aku seorang-seorang saja main. Dan aku menanggung kepada dia. Itu saja nak bawa dengan kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya barakku, Allah Ta'ala perintah aku suruh main, tanggung. Bawa syurga ni menghadap dengan Allah Azza wa Jalla. Allah ada di mana? Wallahualam. Kita tak tahu, nak cerita tak boleh. Bila dibawa ke sana untuk dimasuki oleh para anbiya dan para mursalin, maka siapa yang nak bawa dengan ni? Yang main dengan siapa? Tak, siapa ada kata aku main seorang-seorang. Tapi kalau malaikat yang jaga kaki dia, sebelah kaki dia sebesar langit dan bumi, penuh langit dan bumi, macam mana pula? Yang main Jibril tu dia tanya, main dengan siapa? Main seorang. Macam mana main seorang nak bawa ni? Aku boleh bawa. Aku bawa dia dengan la haula wala quwwata illa billah. Apa dia maksud? La haula wala, tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan dengan kekuatan Allah yang Maha Agung. Ini di antara zikir ataupun doa ketika mana kita mengangkat barang-barang berat. Tak kira lah nak ubah almari ke dalam rumah, nak angkat bata ke 3 biji, nak angkat kerusi ke, nak angkat semangat ke, ataupun ketika mana kita terlalu marah untuk menahan kemarahan, maka sebutlah la haula wala quwwata illa billah. Ataupun nak menahan kesabaran daripada sesuatu musibah yang menimpa, jadikanlah dia sebagai zikir la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Itu yang mana diberikan kepada kita sebagai satu perkongsian. Gunakanlah ayat hikmah daripada Allah Ta'ala
sahabat kepada Allah tu tak ada daya, tak ada mampu kalau hang tak tolong dengan kekuasaan Allah yang maha agung, maka ditanggung akan dia oleh Jibril dengan sekalian mahligainya, dengan segala pohon kayu di dalamnya, dibawa ke hadapan Allah Ta'ala. Dia pun tanggung. Dia tanggung apa yang ada di dalamnya. Fihinna qasiratut, kan ya Pak? Dalam surah Ar-Rahman, fihinna qasiratut tarf lam yakumiskunna insun qablahum wala jan, kan? Di dalam surga itu ada qasir. Qasir ini mahligai, istana yang besar-besar. Di dalam mahligai itu pula adanya anak-anak bidadari, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mana anak bidadari itu punya cantik, punya bersih, punya suci. Lam yakumiskunna insun qablahum wala jan. Manusia pun tak pernah sentuh, jin pun tak pernah sentuh. Punya cantik, sentuh pun tak pernah, tengok pun tak pernah. Dan keseluruhannya mereka itu ada dalam Hadiratul Qudus, ditanggung oleh Jibril alaihissalam, dibawa menghadap dengan Allah Rabbul Alamin. Dibawa menghadap. Terus fikirlah tergoyang ke, tergolek ke, tak lah. Ya? Bagaimana cara penanggungan Jibril ke atas mahligai tersebut pun kita tak tahu. Sebab dia ada dalam surga. Yang kata Jibril tu dia tengok surga tu daripada bawah sampai ke atas besar. Memang besar. Memang besar. Kalau pengawal dia besar langit dengan bumi, apatah surga dia jauh lebih besar daripada langit dan bumi. Dan dia bawa segala pohon kayu yang berada di dalamnya. Allah Ta'ala bila cerita tentang pohon kayu, buah-buahan yang terdapat dalam surga ni, pohon kayu ni dia duduk berbaris-baris. Kita kalau tengok pokok yang dah tersusun di atas bukit, yang macam-macam warna, ada merah, ada kuning, ada hijau-hijau, berpuluh-puluh jenis hijau. Ada hijau terang, ada hijau kelabu sikit, ada hijau muda, ada tua, subhanallah. Menjadikan indahnya ciptaan Allah. Tapi dalam surga jauh lebih indah. Ditanggung oleh Jibril, dibawa menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dipanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panggil Nabi. Ya Muhammad, marilah engkau dan segala nabi dan segala mukmin kepada dhiyafah. Dhiyafah di sini tetamu, menjadi tetamu. Awal-awal dia panggil Muhammad. Kenapa Muhammad? Kenapa tak dipanggil Nabi Adam? Walhal dia adalah manusia pertama yang diciptakan. Bapa bagi sekalian manusia, tetapi dipanggil Muhammad kerana Muhammad itu ialah penghulu bagi segala. Panggil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu baru dipanggil para rasul yang lain dan nabi-nabi yang lain, diikuti oleh mukmin, ini orang-orang yang beriman. Dalam hadis yang kita sebut tadi, dia bawa semua. Nabi tak tinggal dia bawa semua. Para mukmin menjadi apa? Dhiyafah di sini tetamu. Masuk sebagai tetamu Rabbul Alamin. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan pentadbir sekalian alam. Dan dengan kemuliaannya maka berjalanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala anbiya semuanya berjalan. Dan segala mukmin dan panji-panji meliputi akan payung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di jalan ramai-ramai di bawah payung Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil membawa panji-panji. Dalam kitab 10 sahabat yang dia juga, di antara sahabat yang membawa panji, siapa dia? Zubair bin Awam membawa panji. Rupanya panji Islam tu dibawa sampai ke dalam surga, Lepas dibawa bersama dengan Nabi SAW, ikut dalam keadaan bersaf-saf. Mungkinlah saf paling depan diketuk oleh baginda SAW, para rasul, para nabi, orang-orang soleh, mukmin yang lain ikut di belakang, jalan bersama-sama dalam keadaan bersaf-saf mengiringi Nabi SAW dari sana
di bawah satu payung. Payung tersebut yang macam payung kita tu. Maksud dia payung ni naungan. Di bawah satu naungan. Maka berseru-serulah Jibril. Segala isi surga, marilah kamu sekaliannya mengikuti Rasulullah SAW kepada perjamuan Allah Ta'ala. Maksudnya dia nak jamu. Nak jamu bagi makan. Nak jamu bagi minum. Yang kata, kan bila orang panggil nak bagi makan, orang panggil nak bagi minum. Seronok kan? Orang bagi makan. Seronok. Dia kata lepas ni, hang tak ada apa sekarang ni. Tak ada apa-apa. Tidak aku ingat nak goreng. Seronok kemarin punya pisang. Orang bagi tu handung dari tanah. Seronok maknanya ni. Orang nak bagi makan cucuk kodok. Dengan kopi saja pun seronok. Kan? Apatah lagi perjamuan Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dia kata dijemput keseluruhan orang-orang Islam, orang-orang mukmin mengiringi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rombongan Nabi tu, masya-Allah. Untuk sama-sama mengadap dengan jamuan Allah. Yang kata makan jamuan Allah tu, kata Allah sendiri kata tak kenyang. Makan tak kenyang. Sebenarnya kenyang tu mudarat tau. Kalau terlampau kenyang, mudarat tidak. Kita ni orang awak hang. Kenyang sangat. Kan mudarat kan bila terlampau kenyang. Lapar pun tak boleh juga. Sampai mengetak lah Parkinson. Awak makan lagi ketak. Sampai tahap tu. Tapi ahli syurga tu dia tak lapar dan dia tak kenyang. Tapi dia sedap saja. Lagi makan lagi sedap. Kita ni sedap lagu mana pun, takkan kenyang lah. Habis kenyang tu hamailah letak apa pun. Habis tak kena tidak. Ini sedap ni kena makan. Memang sedap, betul sedap. Tapi tak boleh dah. Pasal apa? Pasal kenyang. Mudarat tak? Mudarat. Bila terlampau kenyang. Tapi ahli syurga ni makan lagi sedap. Lagi makan lagi sedap. Dia Allah Ta'ala nak punya nikmat. Nikmat dalam syurga. Perjamuan yang macam mana dia kata. Perjamuan Allah Ta'ala. Maka terdengarlah suara itu kepada yang jauh dan yang hampir. Dengar seruan tu orang yang duduk jauh pun dengar. Yang dekat dengar. Maka turunlah sekalian mereka itu di atas mahligainya dan berjalan mereka itu maka masing-masing dengan kenderaannya. Ada kenderaan. Turunlah kepada mahligai. Tak duduk dalam mahligai itu punya jenuh lah dengan layanan anak bidadari yang tak putus-putus. Kata Allah Ta'ala, fihinna khairatun hisan. Di dalam surga itu ada khairatun hisan. Punya cantiknya mereka tu sebaik-baik keindahan. Hurun maksuratun fil khiyam. Punya lembut macam angin. Maksurah berkilau. Cantik kita panggil. Punya cantik sampai merelap. Duduk mereka tu dalam tu. Yang mana hari ni tengok lagu tu. Esok tengok lagi cantik. Lusa tengok lagi cantik. Kita ni kalau orang cantik, kita tengok dah. Memang tengok semua. Tengok dah. Cantik semua dia. Kita akan kata kan. Yang ni rupanya lagi tengok lagi cantik. Lagi tengok lagi cantik. Lagi indah, lagi indah. Itu dalam mahligai masing-masing. Dengar seruan. Allah Ta'ala panggil nak suruh jadi tetamu Allah. Turun semua daripada mahligai. Ada kenderaan masing-masing. Bukan cerita kita ada lah ni dah. Dia tak payah pakai minyak petrol. Tak bubuh dah minyak. Kita ni tak ada minyak. Tak jalan. Mahal lagu mana kereta pun. Tak jalan. Dia adalah yang lah ni pakai cas tu kan. Pun kena cas juga kan. Pakai minyak pun kena juga cas. Tapi kenderaan di dalam syurga nanti dia kata turun naik kenderaan. Ada siap dah turun. Ada driver tak ada. Jalan. Nak sesat. Sekarang nak payah buka GPS. Tak payah buka Waze dah. Sampai terus. Akan berjalan bersama-sama kenderaan masing-masing. Dan ada kelakuan di jalan itu berbaris, berbaris.
Kan berbaring seorang-seorang tu lah. Maksud dia beriringan. Boleh jalan. Tu ramai-ramai tu. Jalan besar mana? Jalan tu tahu tak mana. Jangan duk bayanglah jalan raya kita jam selalu tu. Kita apa siapa jalan raya kita jam? Sempit. Dia tambah 3 lorong. Jam begitu juga. Tambah 4 lorong. Jam begitu juga. Kenapa jalan syurga tak jadi begitu? Sebab dia kata saya ambil masa sikit lah. Sebab tadi kita ada gangguan. Maka apabila lalu Nabi SAW dan segala anbiya dan segala makhluk semuanya, maka kayu yang dalam syurga itu undur ia. Pasal itu tak jam. Undur ia dengan sendirinya supaya jangan binasa soh mereka itu. Pasal tu tak jam. Rupanya pokok kayu yang ada kiri kanan jalan tu, bila dah sah Nabi SAW dan para ahli surga berjalan, dia pun hudung ke tepi. Bagi laluan. Ni pokok kita tak orang berjalan. Bagi laluan. Tidak bagi ni. Tak ada kita tak jam kan. Masya Allah. Dia kata penuh nikmat. Penuh nikmat. Tak ada yang menyakitkan. Sakit perut benda, nak terkencing benda, nak terberak benda. Yang ni kalau main kencing lah sampai 7-8 kali dah satu malam. Asal macam nak tidur lah bilik ayam pun ada. Semalam kencing tu tak mamau. Sampai tak leleh dah pening menonok awak. Awak pening kan ni? Mantu kencing sangat. Jadi juga. Kena dia tak boleh kencing lagi susah. Membekak, berapa. Tak boleh kencing. Dah jadi betul pula. Macam tu lah ayam besar tu. Kan? Lagi susah kalau tak lebar besar tu. Kita ada isi makan masuk. Dia nak keluar tak boleh. Susah lah. Tapi dalam sebelah hang makanlah banyak mana. Hang minumlah banyak mana. Tak kencing, tak berak. Tapi duduk kat mana no? Dia sefikirlah. Nikmat tu Allah punya. Nikmat tu Allah punya. Allah Ta'ala simpan. Kita sampai kita hang bagus no. Tak gaduh nak kencing. Aku ni tak ada lagi. Kang tak tahu berjalan. Naik ke rombongan. Naik bah ke rombongan. Dia berhentilah RNA kencing. Sejam. 44 penumpang nak kencing kan sejam. Kan? Tak ada dah. Sudah dia kata nak. Kalau kata pokok ada kiri kanan pun akan mundur di belakang. Maka berjalanlah mereka itu melalui surga yang di kota Perak. Jalan melalui kota Perak. Kemudian maka maliganya daripada Yaqut, subhanallah. Yaqut ini di antara keluarga mutiara anak. Baik, kita berhenti tanda dekat. Kemudian maka sampailah kepada Hadhiratul Qudus. Berjalan nak masuk ke Hadhiratul Qudus. Rupanya tak masuk lagi. No? Tak masuk lagi. Baru duduk jalan dalam kenikmatan. Masuk tadi duduk dalam mahligai lain. Mahligai apa yang dicatat turun dari mahligai? Lepas dah diseru tu. Mahligai tu macam kita katalah rumah transit. Sementara hampa nak ditempatkan di dalam surga-surga yang penuh nikmat, duduk dulu dalam kemah-kemah. Disebutkan dalam Al-Quran, duduk dalam kemah-kemah menanti untuk masuk mana-mana surga yang Rasulullah masuk. Pokoknya mahligai itu transit. Subhanallah. Tetaplah kan rumah transit tidak rusak. Tidak rusak tu kalau kita kata tak apa duk terus pun tak apa dah, yang ni elok sangat. Allah. Kenapa Allah akan cerita benda ni kat kita? Dia nak bagi rasa ada rojak. Bukan rojak ada cicah tu. Rojak ni harapan. Dia nak bagi kita ada dalam diri kita satu harapan. Harap pada Allah nak masuk. Ada satu cita-cita. Mudah-mudahan adalah peluang aku untuk masuk. Macam mana? Tak awal tadi kita sebut. Jamu 5 unsur ni. Mengikut apa yang telah pun diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jamu 5 ni. Dan yang paling aula bagi akai gunakan dulu. Bila akai itu makan dengan ilmu, dia akan uruskan dengan sebaik mungkin. Daripada ilmu kita boleh beramal. Makanlah roh kita.
Daripada ilmu kita boleh berzikir. Makanlah hati kita. Daripada ilmu, dia boleh merencanakan perjalanan nafsu kita. Kok manapun, bagi akal dulu makan. Bila akal kita ada makanan yang cukup, yang sihat dan seimbang, maka eloklah perjalanan empat unsur tadi. Jadi wallahu a'lam, insya-Allah taala kita akan sambung bulan depan sana. Saya tengok dah. Saya rasa bulan depan tak mau kata lagi, tak ikut ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bulan depan Isnin minggu pertama jatuh 4 bulan lagi. InsyaAllah. Bulan depan Isnin minggu pertama 4 hari bulan 12. InsyaAllah. Kita boleh lagi hadir. Untuk minggu depan, kalau nak ikut jadual, tak ada kan? Jadi oleh kerana saya ada beberapa masalah, jadi saya tak jadi ke tempat tu. Kuliah 13 hari bulan dan 14 hari bulan ada. 13 hari bulan di Masjid Tadi Surau Mutaqin, dan 14 hari bulan di Pematang dan Malam. Ada tak? Kalau dalam jadual boleh cuti kan? Ada penisian. InsyaAllah Ta'ala bagi kesihatan dan kelapangan. Kalau sihat pun tak lapang tak boleh. Kalau lapang tak sihat pun tak boleh. Kita ni memanglah makhluk Allah yang paling lemah. Mengharap sangat-sangat takut daripada Allah. Baik, kita berhenti. Kemudian maka sampailah kepada Hadhiratul Qudus. Hadhiratul Qudus. Baru cerita nak masuk syurga. Rupanya tadi cerita berhudu-hudu tu tak masuk lagi. Tapi penuh nikmat dah. Penuh dengan nikmat. Baik, saya buka soalan. Ada apa nak tanya? Okey, tak ada apa. Ya, sila. Tapi sila Puan Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Terima kasih. Satu petikan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Penawar Bagi Hati, yang pada seorang perempuan tua yang datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Nabi juga berseluruh, Nabi juga melawak. Misalnya kepada Rasulullah tentang nikmat syurga kan. Kita, ya Rasulullah, bolehkah orang macam aku ni masuk syurga? Seorang tua macam dia masuk syurga. Nabi jawab tu dengan berseluruh lah sebenarnya. Nabi kata tak boleh. Orang tua macam dia tak boleh masuk syurga. Tak ada dalam syurga. Kenapa? Sebab di dalam syurga muda-muda belia belakang. Makin hari makin muda, makin segak, makin cantik. Jadi bila orang tua tu sedih, menangis balik, Rasulullah suruh Abu Bakar cerita. Bagi tahu dekat dia balik. Syurga ni adalah tempat orang yang cantik-cantik. Orang tak elok-elok tak ada. Jadi, adakah orang tua tak layak ke syurga? Bukan. Tak ada orang yang tua dalam syurga. Hak yang mati tua akan kembali muda. Dalam hadis Rasulullah kata, umur segagan 33 tahun itu. Rupanya, umur 33 tahun itu tengah-tengah remaja tau. Kita istilah orang Melayu, kita kata 32 orang kan. Rupanya tengah-tengah remaja. Kita ni umur 17 kita kata. 17. Itu semua Yahudi punya cerita. Di dalam agama kita, orang yang betul-betul matang akalnya, subur peranakannya di antara umur 33 tahun. Sebab tu Nabi Allah Isa alaihissalam ketika mana diangkat naik ke hadrat Allah, dia berusia 33 tahun. Okey.
Satu lagi pengajar insyaAllah. Okay. Kita kota jumpa di sana. Okey, baik. Terima kasih dah. Terima kasih kata-kata ni dah. Kita suami kita yang ada di dunia ni, bila mana dia tinggal kita, andainya dia tinggal kita dulu, ataupun takdir kita tinggal dia dulu, kita berpisahlah, itu dipanggil bercerai mati. Kalau kita berkahwin semula, berkahwin lain lah, kahwin baru, apa jadi pada suami yang dulu? Katalah mati, kalau suami hak dulu masuk surga, suami hak ni tak masuk surga. Contoh. Suami ni tak masuk surga. Suami dulu masuk surga. Kita masuk surga bukan kerana suami-suami tak. Kita masuk surga kerana amalan kita sendiri. Kalau amalan kita tu elok, baik, kita akan ke surga. Jumpa dengan mereka. Yang layak ke surga. Tapi hang kahwin lah 7 pun, kalau 7 tak boleh masuk surga, tak jumpa juga. Kita akan jumpa di sana, andainya mereka ke surga dan kita ke surga. Tapi kalau ke neraka tak ada tengok orang, tak ada tengok siapa. Sebab tu kata Aisyah, bila Rasulullah cerita tentang keadaan adab di mahsyar, manusia bertelanjang, Aisyah kata malunya. Bila mana aurat terbuka, kata Rasulullah, itu orang tak rasa malu dah, orang sakit. Bila sakit, orang hilang rasa malu. Hang tengoklah tak mana pun, dalam kau sakit, dalam kau azab. Macam tu juga nikmat. Punya besarnya nikmat di dalam surga, lupa tentang kesakitan dunia. Kembalinya kita hari ni dia tak kahwin. Macam Rasulullah mengharamkan isteri-isteri baginda daripada dinikahi oleh mana-mana lelaki. Kerana Nabi pernah mengetahui hasrat Sayyidina Umar Al-Khattab nak memperisterikan Sayyidatina Aisyah. Hasrat. Ketika mana Nabi sakit, Nabi sedang sakit, lepas tu Aisyah kan muda lagi. 18 tahun. Muda. Jadi, walaupun Aisyah tu bukannya pernah dilihat oleh mana-mana sahabat, namun ada terdetik di dalam hati Sayyidina Umar tak memperisterikan Sayyidatina Aisyah selepas wafatnya baginda. Bukan dia habaq pun, kan? Tapi teguh Nabi SAW bersabda di saat-saat kesakitan baginda, selepas wafatnya aku, haram isteri-isteriku dinikahi oleh mana-mana lelaki kerana mereka akan duduk di dalam surga bersamaku. Sebab memang dah confirm Nabi masuk surga. Dan isteri-isteri dia Ummul Mukminin ke syurga. Tak putih lah. Tapi masalah kita ni tak confirm lagi, Hak yang pindah tu entah ke syurga ke tidak ke. Hak yang mati ni entah tak mana pun tak apa. Andainya, nak bercadangan lah. Andainya kita sekarang solo, tak ada suami. Hak Naman ni rasa-rasa macam boleh bimbing kita ke syurga. Ambil lah. Kalau dia suruh kahwin lagi, ya. Kalau dia boleh bawa kita ke syurga, ambillah dia. Adakah akan terputus hubungan dengan suami dia? Tengok, masuk, lama pun ada dalam syurga. Baru ada dalam syurga. Kau rasa dia pernah bergaduh dah? Dah. Okey. Tentang putus ataupun tidak, hubungan katalah ke syurga. Ini kerja Allah. Wallahualam, ini kerja Allah. Kita tak tahu. Dia nak buat macam mana, tapi dia tak jealous dah lah. Dia tak jealous apa dah. Pasal apa? Nikmat lagi besar dah ada. Dia tak heran dah tekan-tekan hak tu. Kata-kata. Wallahualam. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustazah nak tanya, macam dalam syurga kan ada 7 kan syurga kan? Betul kan? Macam kita ada tak sifat cemburu masa kita dah katalah kita dapat last syurga yang last, kita cemburu tak dekat orang yang masuk syurga yang pertama? Itu saja nak tanya.
Baik. Soalan daripada sahabat kita. Ahli syurga ni ada tak sifat cemburu? Tak ada. Dalam syurga tak ada sifat cemburu. Kok kita nak cemburu seorang suami boleh memiliki 1000 isteri pun dia tak cemburu. Kita dapat syurga hak last, orang lain dapat syurga mula. Dia nak cemburu? Tak cemburu. Tak ada langsung di dalam syurga sifat dia kata lariah tu benda-benda lara tak ada. Tak ada langsung benda lara, tak ada busuk hati, tak ada nak mengata dekat orang. Semuanya puas hati lah. Dan masing-masing ada dengan kenikmatan. Nak marah kat siapa? Nak marah kat siapa? Tidak ada perasaan iri hati, dengki, sifat tamak halaba, pentingkan diri sendiri, semua tak ada. Yang ada qila salaman salama, sejahtera belaka. InsyaAllah ta'ala. Itulah seperti mana yang Allah Ta'ala sebut. InsyaAllah ta'ala. La tasma'u fiha lariyah, kata Allah. Hampa tak dengar dalam tu benda-benda lara. Tak dengar hang nak kata kat aku nak kata kat hang nak ngumpat aku, hang nak tenang. Tak ada. La tasma' kata Allah. Allah kata, kan kita kata Allah. Okey, habis. Bina? Habis saya sudah dulu jadi sebelum saya akhir majlis kita pada pagi ini dengan penuh lafaz ta'zim, saya jemput sekalian sahabat yang berada di dalam masjid dan juga yang berada di dalam Kulmin untuk menghadiri majlis walimatul urus anak perempuan saya pada tarikh 10 Disember 2023 bertempat di Masjid Makbul. Masjid Makbul balik pula Luqubah. Masjid Makbul Luqubah. InsyaAllah tolong sampaikan salam saya untuk sahabat yang tak ada pada pagi ini. Mungkin yang hadir untuk karya bayang baru. Bulan depan baru saya main. Saya panggil bunyi akhir. Jadi tolong sampaikan kepada sahabat yang tak ada. Saya jemput. Boleh ke saya jemput macam ni? Ada setengah orang dia nak panggil seorang. Tapi saya jemput secara umum. Sebab saya buat kad pun tak banyak. Sekarang kad orang banyak guna WhatsApp. Jadi boleh lah. Dan setengah orang dia tak mahu panggil macam ni. Dia nak lebih formal kan. Kalau ada anak-anak begitu, WhatsApp personal kat saya. Saya contoh kalau nak jemput saya, kena main di rumah. Itulah mak sikit lah. Okey dah. Saya sudah dulu dah. Yang baik itu datang daripada Allah. Yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukammilu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadhiyal hajat. Ya mujibad da'wat, ij'alna minan najihin, wansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairul rahimin, warzuqna fa innaka khairul raziqin, wahdina wa najjina minal qawmidh dhalimin. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubatan wa 'inda al-mauti syahadatan wa ba'da al-mauti jannatan wa na'ima ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat fi Filistin. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat fi Gaza. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat fi dunya wal akhirah. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat ala qaumil kafirin ala qaumil zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Jumpa. Allah esok di masjid